Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Sarawak sasar ekspor gas hidrogen pada tahun 2027. Panjangkan tempoh harga maksimum tiket penerbangan. Agung puas hati usaha selesaikan perkara MA63. Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030 dengan keupayaan negeri itu mengeluarkan 400,000 tan padi dalam tempoh 24 bulan di kawasan seluas lebih 10,000 hektar. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping yakin ia mampu direalisasikan lebih awal dari sasaran. Saya madahan Mat Sabu Menteri, kalau yang kata di Mada sebahagian daripada Kedah. Kawasan Mada, seluruh Kedah ya Siaman, seluruh negeri Kedah, yang pun area equivalent tu Siaman. Bermakna kalau kita bangunkan di tempat kita, ya belum masuk hill padi, padi bukit belum lagi. Ini padi sawah. Malaysia self-sufficient. Dan niat saya, kalau 2027 ataupun 2030, kita menjadi negeri pengekspor beras keronakan. Dan ini kalau kita dah ada marketnya ready, kononnya pendapatan masyarakat kita akan bertambah. Malah katanya, dengan kejayaan projek rintis AgriHub at Gedong yang sedang dijalankan di Lubuk Punggor, ia akan diperluaskan secara berperingkat di seluruh negeri. Dan kalau ini berjaya, yang saya rasa berjaya, dan kita akan mengambil kaedah ini sebagai kaedah yang kita guna pakai di kawasan lain. Kalaulah 1 hektar yang 8 tan kali dengan 10,000 hektar, kali yang kita lah. Bermaknanya apa? 80,000 lah tan. 80,000 tan si musim. Kalau yang 5 musim, 5 kali 8, 400 tan. Beras import 245,000 tan untuk Sarawak. Kalau kita keluar 800, kita dah lebih daripada dikenaki oleh rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program Jalinan Kasih Tani Berani bersama Premier di Kampung Lubuk Punggor di Gedong pada Isnin. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata ketika ini negeri itu sedang membangunkan loji untuk tujuan tersebut bersama-sama dengan sebuah syarikat dari Korea Selatan dan projek ini sedang berjalan lancar. 2027 lengkap dan bermakna kita ada loji yang mengeluarkan hidrogen bersama dengan pihak Korea. Macam tadi kita lihat Lotte, Samsung, dia dah menjadi off-taker kepada pengeluaran hidrogen. Di samping itu kita juga menggunakan hidrogen. At the moment we have confirmed off-taker from Japan as well as Korea. These are the two confirmed off-taker. Then if we were to scale up our production, there's a possibility because the other countries also have to comply with green energy. What I'm saying here is Sarawak may one day become a green energy supplier for the whole region. Abang Johari berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Persidangan Peralihan Tenaga Borneo atau BETC 2024 di Kuching. Persidangan yang julung kali diadakan dianjurkan oleh SEDC Energy Sarawak dan Malaysian Rating Corporation Berhad. Mengulas lanjut, Abang Johari berkata persidangan sehari ini membuktikan bahawa Sarawak sedang berada di landasan yang tepat dalam membangunkan hidrogen dan tenaga yang boleh diperbaharui. Saya nampak pada tahun 2027 kita akan menjadi pengeksport tenaga yang boleh diperbaharui khasnya hidrogen.
kepada negara luar, dan ini akan meningkatkan kita punya GDP. Apabila beroperasi kelak, Sarawak dijangka mengekalkan keluaran 7,000 tan gas hidrogen untuk kegunaan domestik bagi tujuan bekalan tenaga kepada industri-industri yang berpangkalan di Sarawak. Penetapan harga 599 maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan sempena Aidilfitri perlu dipanjangkan dari 3 hari kepada 2 minggu. Presiden Barisan Pengguna Sabah CFOS Nordin Tani berkata tempoh itu perlu dipanjangkan agar lebih ramai penduduk dari ketiga-tiga wilayah boleh mendapatkan harga tiket penerbangan berpatutan. Beliau berkata tempoh 3 hari ditetapkan bagi melaksanakan harga maksimum tiket penerbangan untuk ke Sabah, Sarawak dan Labuan dilihat tidak mencukupi kerana tidak semua boleh bercuti awal dan ada yang terpaksa bekerja semasa perayaan itu. Justru harga maksimum itu wajar dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas Hari Raya. Menurut Nordin lagi, kerajaan wajar mempertimbangkan kaedah tersebut supaya semua rakyat Sabah, Sarawak dan Labuan berpeluang membeli tiket penerbangan berpatutan selain boleh merancang cuti seterusnya membuat tempahan dalam tempoh tersebut. Pada Sabtu lalu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan kerajaan menetapkan 599 harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk tempoh perjalanan 3 hari menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Beliau berkata ia antara lain bagi membantu melancarkan percutian orang ramai balik beraya ke kampung halaman masing-masing pada April dan sebarang kenaikan daripada harga maksimum ditetapkan itu akan ditampung menerusi subsidi kerajaan dalam tempoh 3 hari tersebut. Klinik kesihatan disaran diwujudkan di Pulau Mabul, Sabah bagi menampung keperluan kesihatan penduduk dan pengunjung di pulau berkenaan. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Dun Sulabayan, Datuk Abdul Hajan Gurimbang berkata ini memandangkan lebih 300 penduduk selain ratusan pelancong terpaksa ke Pekan Sempurna yang terletak lebih sejam menaiki bot bagi mendapatkan sebarang rawatan kesihatan. Komuniti di pulau ini lebih kurang dalam 300 orang penduduk. Dan di sini kemudahan sekolah ada, pelancong ada, pihak keselamatan pun ada. Dan sudah tiba masanya. Klinik kesehatan perlu diadakan di Pulau Mabul ini. Memandangkan Pulau Mabul ini adalah merupakan satu pulau tarikan pelancongan di mana sekiranya sesuatu perkara yang tidak dapat dijangkakan. Ya. Dan dengan adanya pusat klinik kesehatan di sini, maka pelancong bolehlah dibuat rawatan di pulau ini. Beliau berkata demikian selepas program pemeriksaan kesihatan percuma oleh Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan kepada pasukan keselamatan yang menjaga perairan negara di Semporna. Mereka ini walaupun bertugas, tapi kita anggap komuniti kita yang amat penting. Ya. Kita rasakan begitu penting sebabnya di sini susah untuk mendapat rawatan kesihatan. Ya. Mereka terpaksa ke Semporna untuk mendapat kesihatan tersebut. Bayangkanlah kalau mereka tidak sihat, memang tidak mungkin mereka akan dapat menjalankan kerja dengan 100% lah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah perasmian istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-15 pada Isnin meminta semua ahli parlimen untuk bersiap siaga sepanjang pemerintahan baginda yang telah bermula sejak 31 Januari lalu. Sultan Ibrahim bertitah baginda merupakan orang baru di Dewan Rakyat dan belum mencapai 1 bulan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan perlu belajar mengenai banyak perkara. Ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor. Saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung, tapi akan datang harap-harap berjaga-jaga. Pemerintahan saya sebagai Yang Tuan Agong adalah sama seperti Agong yang lepas, iaitu mengikut perlembagaan, dasar dan peraturan
yang ditetapkan. Kedudukan saya di sini adalah bagi menjalankan tanggungjawab dan memikul amanah raja-raja untuk memastikan kedaulatan tanah air, kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat akan sentiasa terpelihara. Oleh itu, Sultan Ibrahim menyeru kepada semua pihak termasuk pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk berganding bahu dan bekerjasama membangunkan negara demi kepentingan rakyat. Di mata saya, kejayaan atau kegagalan negara ini bukan terletak di bawah Perdana Menteri sahaja, tetapi semua 222 ahli Dewan Rakyat telah diamanahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Semua pihak sedia maklum, keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup mereka, bukannya untuk kepentingan parti politik atau diri sendiri. Sultan Ibrahim turut menzahirkan penghargaan kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang telah menaungi negara selama 5 tahun sebelum ini. Seri Paduka Baginda Bertita Al-Sultan Abdullah dan Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun dengan adil dan bijaksana. Baginda juga mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri dan barisan anggota pentadbiran yang telah mentadbir negara dengan sempurna. Baginda juga meminta kerajaan supaya sentiasa rasai denyut nadi rakyat kerana menjadi kewajipan kerajaan untuk membela nasib rakyat. Jika ada hendak bermain politik, Selain itu, Yang di-Pertuan Agong menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Sultan Ibrahim bertitah semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah baginda berpuas hati dengan langkah-langkah kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Baginda berharap agar perjanjian yang dimeterai dapat dimanfaatkan semua pihak dalam memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Saya berpuas hati dengan usaha kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap agar ianya memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Assalamualaikum.